Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan pujian yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Kita meminta pertolongan yang sebenarnya hanya daripada Allah. Kita meminta petunjuk hanya daripada Allah dan memohon kepada Allah agar mengampuni kesemua dosa yang telah kita lakukan. Kita juga berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Kitab Talbis Iblis oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ni kita masuk pada muka surat 114. Maka surat 114 kata Imam Ibn Jauzi, di antara mereka ada yang akidahnya benar atau lurus, tetapi hawa nafsu dan kegemaran melampiaskan syahwah telah menguasai dirinya, sementara dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat memalingkannya dari semua itu. Tajuk kita ni tuan-tuan masih lagi bagaimana iblis memperdayakan orang yang alim, orang yang ada ilmu, para fuqaha. Orang ni ada ilmu. Dan dalam perenggan ni kata Imam Ibn Jauzi, orang alim ni bukan kata akidah dia tidak benar, benar. Akidah dia sahih. Kan akidah sahihah. Akidah yang betul, lurus, tapi dia kalah kepada hawa nafsu. Maksudnya kalau kita cek dia punya kepercayaan, pegangan dia, akidah dia, tak ada masalah. Ini bukan cerita macam kes Arkam, GISB yang ada aurat Muhammadiyah yang difatwakan sesat. Bukan macam tu. Ini contoh orang alim, akidah dia benar, kepercayaan dia kepada Allah, semua itu benar, tidak ada isu. Tapi dia kalah dengan hawa nafsu dia, kerana hawa nafsu menguasai dirinya dan dia tidak ada cara untuk dia mengelak daripada dia kalah kepada hawa nafsu ini. Kan tuan-tuan tengok macam ada orang kongsi video Ustaz Syari. Ini kalau kita letak tepi sekejap tentang akidah dia. Apa yang dia ajar, yang dipanggil sebagai tasawuf ataupun tazkiyatun nufus, penyucian jiwa tu, kalau tengok video tu tak ada masalah langsung. Cerita aurat tu cerita lain. Yang saya nak fokus ni benda yang dia sampaikan, ilmu tasawuf, kan, penyucian jiwa, tazkiyatun nufus, bagaimana kita nak bersihkan diri kita,
bagaimana kita nak hiaskan diri kita dengan sifat mahmudah, bagaimana kita nak jauhi, sucikan diri kita daripada sifat madhmumah, sifat tercela. Tengok video tu, tak ada masalah langsung. Dan ramai orang puji cara dia bercakap tentang tasawuf, tentang penyucian jiwa tu, ramai orang puji. Tapi bila kita kalah dengan nafsu, kita kalah dengan syahwah, ilmu kita benar, akidah kita sahihah, akidah yang sahih, tapi kita kalah dengan nafsu, itu tetap merosakkan kita. Sebab tu tuan-tuan kena faham bagaimana Imam Ibn Jauzi ni, dia nak kita faham tentang bagaimana orang yang dia perhatikan pada zaman dia boleh diperdayakan oleh iblis. Walaupun ilmu tu benar sekalipun, ilmu tak ada masalah, akidah dia pun tak ada masalah, tapi kalau kita masih kalah dengan nafsu, maka kita tetap akan terperangkap dengan permainan iblis dan syaitan. Ini tujuan ataupun matlamat Imam Ibn Jauzi, dia tulis supaya kita faham bagaimana seluk beluk tipu daya iblis. Kemudian perenggan yang kedua, dia kata sungguh perdebatan itu ini cerita tentang yang kita bincang hari itu, tentang orang alim yang suka berdebat sebab dia nak menang, bukan sebab dia nak cari kebenaran. Dia nak glamour. Kalau dia menang, dia boleh kalahkan orang tu, dia malukan orang tu, dia nampak pandai, dia ada ramai pengikut. Ini. Maka perdebatan seperti itu sendiri mendorong seseorang untuk bersikap sombong. Sebab apa? Sebab dia nak cari kemenangan, dia nak kumpulkan pengikut, dia bukan nak cari kebenaran. Maka sebab itu dia jadi sombong dan membanggakan diri sendiri. Padahal seseorang itu boleh menjadi lurus dengan menempa dirinya, dia bentukkan diri dia tu macam mana, serta memahami perjalanan hidup salafus soleh. Yang kata perjalanan hidup salafus soleh tu macam mana? Akan tetapi kebanyakan manusia jauh daripada semua hal ini. Instead of kita ikut salafus soleh, ramai di kalangan kita tidak mengikuti jejak langkah salafus soleh. Mereka tidak mempunyai apa pun melainkan hasrat untuk mendokong nalurinya mencapai kemuncak. Kita ni semua ada cita-cita, kita nak sampai atas sekali. Kita tak fikir cara nak ikut salafus soleh. Yang kita fikir macam mana kita nak duduk ke atas sekali. Sehingga dalam keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, hawa nafsu akan lepas bebas tanpa ada kawalan, kontrol yang boleh mengendalikannya. Hak ni yang kita cerita dalam kuliah yang lepas, bagaimana manusia ni walaupun dia alim sekalipun, tapi kalau dia terikat dengan nafsu dia nak capai kedudukan yang dia impikan, dia sanggup pijak kawan dia, dia sanggup tikam belakang, backstabbing, tikam belakang kawan. Orang kata mulut manis, ini istilah orang Kelantan lah, mulut manis, lepas tu dot masam, atau saya tak mau sebut lah apa dia kan, kotor sangat. Mulut manis dot masam, maksud dia depan tu punyalah cakap elok kan. Oh baiklah dia ni cakap, kat belakang benda hak dia kata kat kita tuan-tuan, oh kalau dengar sakit telinga. Saya masa kerja di England, kawan-kawan semua orang putih. Orang putih dia perangai lagu tu, perangai depan cakap punyalah baik, belakang dia kata kat kawan dia teruk tuan-tuan. Ni depan kawan ni, yang kawan ni baru habis shift, kita nak hand over kan, kita nak hand over, kita ambil shift kawan kita, nak hand over, cakap ni elok ni, oh apa semua, nampak macam tak ada masalah.
Kawan tu keluar pintu, tutup pintu. Lepas tutup pintu, dia bagi kawan tu. Dia kata teruk-teruk. Saya kata kat kawan saya, seorang lagi Melayu. Saya kata lagu ni lah Raja Melayu zaman dulu kena jajah. Kena tipu dia orang putih. Tuan-tuan tak baca zaman penjajahan dulu macam mana orang putih melaga-lagakan keluarga raja. Dia pelaga adik-beradik raja. Dia pelaga. Penjatuh kawan tu. Janji dengan orang ni lagu lain, jumpa kawan ni lagu lain pula. Itu. Orang Melayu zaman dulu kena tipu tuan-tuan lagu tu. Mulut manis, masam. Cakap depan kita elok, macam tak ada masalah, macam baik sungguh dengan kita, belakang dia tikam kita betul-betul tuan-tuan. Orang lagu ni tuan-tuan kena kenal pasti. Baik. Bila Imam Ibn Jauzi dia sebut tentang salafus salih, siapa dia salafus salih ni? Ni kita hurai sikit. Yang kata salafus salih, siapa dia salafus salih? Dan kenapa Imam Ibn Jauzi dia pentingkan kita ni ikut salafus salih? Jangan kita ni macam tidak ada contoh untuk kita ikut. Kita nak buat benda kena ada contoh baru senang. Kalau tak ada contoh susah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat rumah, dia kena ada contoh. Nak rumah yang macam mana? Boleh cerita, tunjuk, nak lagu ni bumbung, nak lagu ni garaj, nak lagu ni kan, ruang tamu nak macam ni. Senang. Orang nak lukis, kita bagi gambaran lebih kurang, bagi contoh, tunjuk gambar, senang. Kalau kita cakap mulut saja payah. Kalau ada gambar tu lagi senang. Ada gambar lagi senang. Nak buat apa? Dia kena ada contoh. Saya mula-mula kahwin. Saya ni kalau makan pagi saya cukup suka makan nasi lemak. Mula-mula kahwin tuan-tuan, umur 26. Isteri saya, dia tahu suami dia suka makan nasi lemak, dia buat nasi lemak. Tapi sambal dia tu saya tak boleh kan, sambal dia tu saya tak boleh telan. Jadi macam mana saya nak cerita kat dia sambal yang macam mana yang saya suka? Kena ada contoh, betul tak? Senang. Kalau kita cerita nak rasa payah. Dia senangnya ambil satu contoh, sambal siapa yang kita paling suka, kita pun tunjuk. Dia pun try sambal tu, dia tahu bahan apa yang patut dia masuk, bahan apa yang tak boleh masuk. Bila dia try, dia rasa tu dia tahu. Jadi lepas saya tunjuk contoh sambal mana yang saya suka, dia pandai modify. Dia pandai modify. Orang panggil bid'ah. Bid'ah nasi lemak tak apa. Modify nasi lemak tak apa. Kan? Dia suka lagu ni, dia biasa buat lagu ni, tapi dia tukar. Pasal saya tunjuk contoh kat dia. Jadi bila kita ada contoh, senang. Sama dengan cara kita beragama, kita nak hidup atas dunia, cara macam mana yang paling bagus? Maka Imam Ibn Jauzi kata ikut salafus salih. Jadi yang kata salafus salih ni siapa dia? Baik, maka para ulama membahaskan yang kata salafus salih ni siapa dia. Baik, yang dimaksudkan oleh salafus salih, kata Ibn Faris, dia kata huruf sin lam dengan fa, salaf kan, menunjukkan makna dulu, yang dulu itu. Mana orang-orang yang terdahulu, orang yang lampau. Istilah dia salafus salih ada 4. Bila orang tanya kita, ayah, salafus salih ni apa dia? Ataupun syekh, salafus salih ni apa dia? Ulama membahagikan definisi salafus salih ni 4. Yang pertama, ada yang mengatakan bahawa bila sebut salafus salih, dia merujuk kepada sahabat Nabi. Itu yang pertama. So orang tanya kita, salafus salih ni siapa dia? Kita kata nombor 1, ada pendapat ulama kata salafus salih tu sahabat Nabi. Mana kalau kita nak buat satu benda, nak hidup yang selamat, kita ikut sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi tak buat lagu tu, kita jangan buat. Tuan-tuan tengok sekarang ni kan, ada jenis zikir duk menari, duk hayun badan tu kan, duk hayun
hayun. Kita nak buat, kita kata syok juga ni. Kan? Nampak macam syok nak try. Tapi kita duk ingat, sahabat Nabi tak ada seorang pun duk buat zikir, duduk hayun, badan macam tu, duk menari, duk hayun, tangan, punggung apa semua macam tu. Tak payah. Maka itu menyelamatkan kita. Pasal contoh kita, setiap kali kita nak buat satu benda, kita tengok sahabat Nabi, ada tak sahabat Nabi yang macam tu? Kalau tak ada, no. Itu selamat. Satu. Yang kedua, ada juga fuqaha yang mentakrifkan salaf itu ialah para sahabat Nabi dan tabi'in. Tabi'in maknanya dia mengaji dengan sahabat. Dia sempat jumpa dengan sahabat Nabi, dia dapat ilmu daripada sahabat Nabi. Itu kita panggil tabi'in. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, bila sebut salafus salih, siapa dia? Tiga. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Tabi'in ni siapa dia? Tabi'in murid kepada tabi'in. Itu tiga. Definisi yang keempat, bila sebut salafus salih, dia kira tiga kurun yang pertama. Maknanya lebih kurang samalah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sebab Nabi kata khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Ni hadis muttafaqun alaih. Nabi kata sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, kemudian manusia yang hidup pada zaman berikutnya, kurun berikutnya, kemudian manusia yang hidup pada masa ataupun kurun yang berikutnya. Jadi kalau kita ikut contoh mereka ni, kita selamat. Kita selamat. Baik. Apa benda yang kita nak ikut? Apa dia ciri salafus salih? Ciri sahabat Nabi, ciri tabi'in, ciri tabi'in ni, apa yang bagus dia orang ni? Baik. Mereka ni bagusnya apa, tuan-tuan? Mereka ni ada beberapa ciri yang disenaraikan oleh para ulama sebagai ciri utama ataupun peribadi utama salafus salih. Yang pertama apa dia? Yang pertama, mereka ni selalu mengajak perkara ma'ruf dan selalu melarang perkara mungkar. Itu ciri salafus salih. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi kata, Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini ciri nombor satu. Kita tak payah pergi jauh. Ibda' bin nafsik. Mulakan dengan diri kita, yang dekat dengan kita dulu. Tak payah nak fikir jauh-jauh sangat. Kita start yang dekat dengan kita dulu. Siapa dia? Ni, dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Kita biasa tak suruh anak kita buat benda baik? Lagu tu. Kalau kita ni jenis orang yang suka suruh anak kita buat benda baik, kita suka larang mereka daripada buat benda yang salah, maknanya kita ada ciri salafus salih. Tapi kalau kita ni jenis kita seorang hak baik, kita seoranglah suka mengaji, kita seoranglah yang semayang, anak semayang ke, anak mengaji ke, apa ke, kita tak peduli, bermakna kita tidak ada ciri salafus salih. Ciri salafus salih, dia berusaha untuk mempengaruhi orang di sekitar dia supaya melakukan perkara baik, supaya meninggalkan perkara yang buruk. Itu ciri salafus salih. Kalau kita nampak anak kita duk cakap, kan, ni dalam beberapa hari ni duk cakap pasal Fazura dengan apa, Fatah.
kan. Saya bagi tahu dekat anak saya pun, saya kata boleh bercakap, bukan tak boleh bercakap. Bercakaplah pasal Fatah ke, pasal Fazura ke, pasal siapa pun, tapi you have to know the limit. Kita kena tahu batasan supaya kita tak sampai tahap mentertawakan orang. Bukan tak boleh, kadang-kadang ada benda lucu kita ketawa, memang kita manusia, kita akan ketawa bila ada benda lucu, tapi ketawa sebab lucu lain, mentertawakan orang lain. Kita hina dia, kita ketawakan dia, yang tu lain. Kita rasa lucu dengan sebab benda yang dia cakap, kita pun ketawa. Tak apa, itu ketawa tak apa. Tapi tuan tu kena bezakan. Ketawa sebab dia bercakap benda yang kita rasa geli hati, menyebabkan kita ketawa, dengan mentertawakan orang. Itu lain. Kena beza. Tak adalah Islam suruh tuan-tuan serius, jangan ketawa. Kan? Tak. Ketawalah kalau ada benda yang lucu. Tapi jangan mentertawakan orang, memperbodohkan orang, menghina orang. Itu yang lain. Satu. Yang kedua, ciri salafus soleh ni apa dia? Mereka mendahulukan sikap lemah lembut. Dalam kita suruh ni, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar ni, kita bukannya memulakan dengan sifat garang, bengis, apa-apa marah dulu, bukan. Dalam kita membimbing masyarakat, bimbing keluarga kita, kita mulakan dengan sifat lembut dulu. Bukan tak boleh menggunakan kekerasan, boleh, tapi kena mula lembut dulu. Bila lembut tak jalan, baru keras. Tadi saya baca Facebook siapa entah, rasanya dia ni influencer lah juga, dia ni macam pakar motivasi psikologi. Dia kata apa dalam posting dia? Dia kata, tuan-tuan, nak kejut anak bangun pagi, pergi sekolah ke, nak semayang ke apa ke, jangan marah-marah. Dia kata kan, jangan marah-marah, jangan guna bahasa kesat, sebab itu akan menyebabkan dia down. Pagi-pagi dia tak ada mood, sebab ayah dia dah marah kat dia, dah keluar kata-kata kesat, ibu dia dah keluar macam-macam perkataan. Gunalah bahasa lembut, kan. Bangunlah sayang, contohnya, kan. Baby bangunlah, ataupun abang bangunlah, ni sekolah apa semua, cakap elok-elok. Saya pun duk baca komen, ada seorang tulis, dia kata dah guna dah. Dia kata dah guna dah, tak larat guna dah. Dia kata macam-macam bahasa lembut. Last sekali budak tu tidur, dia sedar-sedar dalam bilik ayak dah. Dia tak mandi lagi, sedar-sedar ayak dah habis basah dia. Mana ayah dia menggunakan kekerasan. Kan? Bukan tak boleh guna kekerasan, tengok keadaan lah. Kadang-kadang kita pun nak cepat, kan. Kita dah guna cara lembut, dah pujuk dia, tak jalan, boleh guna kekerasan. Tapi kekerasan itu jalan akhir. Jangan mula dengan kekerasan. Jadi influencer dia kata apa? Ni setengah-setengah orang dia kata apa? Bangun, apa lambat bangun? Nu, tengok neraka, api neraka lagi teruk. Kan? Janganlah pagi-pagi api neraka dah. Pagi-pagi, ni apa ni, susah bangun, mesti setan kencing semalam. Kan, setan dia bagi tu. Hak lagi syok iblis tu weh. Kan? Iblis, kan? Iblis kencing. Pagi-pagi mulakan dengan bahasa yang lembut, bagi semangat, kan? Tapi macam saya sebut tadi lah, bukan kata tak boleh guna kekerasan, marah dan sebagainya, tapi itu last resort, kan? Pilihan yang akhir. Lepas tak jalan lembut, barulah kita menggunakan sedikit kekerasan, tapi jangan sampai memudaratkan anak kita. Jadi sifat salafus soleh, apa-apa pun dia mulakan dengan kelembutan. Dia benda ni, tuan-tuan, kita kena mengaji, kena ada ilmu. Benda ni kita hanya tahu bila kita mengaji.
Tapi macam yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi, kadang-kadang orang tu bukan kata dia tak mengaji, dia alim, tapi iblis memperdayakan dia. Ilmu tu betul, tapi dia ada rintangan lain, rintangan nafsu dia, ammarah. Itu yang menyebabkan dia tidak menggunakan kaedah yang betul. Bukan dia tak tahu, dia tahu, tapi kerana ada rintangan ammarah. Itu yang kadang-kadang kita pun tak faham. Kenapa orang alim tapi rogol orang? Kenapa alim ada ilmu tapi amang seksual, alim tapi cabul orang? Pasal tadilah, bukan kata dia tidak ada ilmu, bukan kata ilmu dia tidak betul, ilmu dia betul, benar, tapi dia ada rintangan lain yang dia kalah. Dia kalah kepada nafsu, kan? Alim ni saya nak sebut kepada tuan-tuan tentang satu orang alim, ulama besar, nama dia Ibnu Aqil, ataupun juga disebut sebagai Ibnu Uqail. Apa yang hebat dia ni, tuan-tuan? Apa yang hebat dengan dia? Siapa dia Ibnu Aqil? Ibnu Aqil ni, tuan-tuan, kalau dalam mazhab Syafi'i, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi lah yang kita dengar, kan? Kita di Malaysia ni, kalau Imam Syafi'i, lepas Imam Syafi'i, hak kita kenal Imam Nawawi lah. Hak lain tu ada kenal, ada tak kenal. Kita mengaji ni, setakat duk mengaji ni, kalau mazhab Syafi'i, lepas Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Kalau fiqh mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, authority yang unggul. Tapi dalam bab nahu, Imam Ibnu Aqil ataupun Ibnu Uqail, dia ni merupakan ulama besar, khususnya dalam bab nahu, bahasa Arab. Dia ni mazhab Hambali. Nama penuh dia Abul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Hambali. Seorang imam, ulama besar yang ilmunya diibaratkan, diumpamakan seperti lautan. Dia punya tulisan sangat banyak. Tapi yang saya nak cerita dekat tuan-tuan, yang saya nak cerita, bila dia mengaji, dia bukan mengaji zaman muda. Bukan zaman muda. Kalau bahasa kita tuan-tuan, zaman muda ni dia lebih banyak main. Bahasa lagu tu lah kalau kita guna bahasa kita. Dia bukan kata zaman muda pi duk pondok, pi mengaji di pesantren di Indonesia macam kita ni, kan? Pi pondok di Kelantan, di Kedah, apa semua. Tak. Zaman muda dia tidak serius dengan ilmu. Zaman muda. Imam Ibnu Aqil, dia hanya serius dengan ilmu, mulai mencari ilmu secara bersungguh-sungguh bila usia dia 80 tahun. Kita muda lagi, ya? Mana kita boleh main lagi, ya? Boleh main lagi. Mana bayar kita ni, tuan-tuan, dia belum fokus kepada ilmu, belum fokus. Dia belum fokus. Dia hanya fokus kepada ilmu ketika usia dia 80 tahun. Bukan kata dia dalam keluarga, lingkungan yang tidak fokus kepada ilmu. Tak. Ayah dia ulama, keluarga dia orang yang berilmu, orang alim. Ayah dia terkenal sebagai ahli debat yang hebat dalam fiqh, terkenal sebagai orang yang alim pada zaman dia. Dan dia ni, keluarga dia sendiri keturunan Az-Zuhri, ulama fiqh dalam mazhab Hanafi.
ahli ilmu kalam, hebat, tapi dia tak serius zaman muda dia, sehinggalah dia ni bila umur dia 80 tahun, bila dah 80 tahun barulah keinginan nak cari ilmu tu datang, barulah dia bersungguh-sungguh cari ilmu. Sehingga kan ni perkataan dia sendiri ni, benda yang dia cakap sendiri. Dia kata, aku tidak pernah mensia-siakan waktu dalam usiaku. Dia kata, walaupun sampai hilang lisanku untuk berbicara ataupun hilang penglihatanku untuk banyak mentelaah kitab, fikiran aku masih saja terus bekerja ketika aku berehat. Aku tidaklah bangkit daripada tempat dudukku kecuali jikalau ada perkara yang membahayakanku. Dia tetap duduk telaah, selagi tidak memudaratkan dia, dia duduk mentelaah. Dia kata, sungguh aku baru mendapati diriku begitu bersemangat dalam belajar ketika aku berusia 80 tahun. Dia kata, semangatku ketika berusia 80 tahun jauh lebih dahsyat berbanding ketika usiaku 30 tahun. Jadi kita, tuan-tuan, kalau kita tengok ada orang tua, bila dah tua baru nak pergi pondok, jangan katalah kan, tak payah kata apa, bagus. Orang putih kata better late than never. Daripada tak mengaji langsung, bila dah pencen, dah tua baru nak pergi mengaji pondok, tak apa, bagus. Ni dah kita ni duk kata macam-macam. Tu pergi pondok berapa hari tak tahu. Kan? Berapa hari tak tahu lagi, baru duk kemah pondok 2 seminggu mati. Kan? Buat penat ya pergi masuk pondok. Jangan kata, tuan-tuan. Walaupun dia dah pencen, dah umur 70, dah umur 80, dah tak larat, tak apa, pi. Kan, pi. Daripada duk buang masa, kan, tak buat apa-apa, lebih baik dia pergi pondok, pergi mengaji, kan, mendekatkan diri dengan ibadat, dengan agama, dengan ilmu, kan, itu lebih jauh lebih baik. Nah, jadi daripada usia dia yang sangat tua ni, akhirnya Ibnu Aqil dia menjadi satu orang yang sangat hebat dan disebut sebagai lautan ilmu, dan lautan ilmu dan penuh dengan kemuliaan, sehingga tidak ada tandingan pada zaman dia. Dan dia menulis ulasan-ulasan syarah kepada kitab, contohnya Al-Funun, lebih daripada 400 jilid. Kita berapa jilid? Satu kitab pun tak tulis, kan? Dengan zaman teknologi AI, dengan chat GPT, macam-macam ada zaman lah, satu kitab pun tak tulis. Dia, tuan-tuan, walaupun dia start serius umur 80, tapi kitab tulisan dia sangat banyak. Bagi ruang untuk azan. Azan. أشهد أن لا إله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Sidang hadirin mukminin, kita akhiri kuliah kita ini dengan poin yang terakhir. Poin yang terakhir iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan pasal ilmu supaya kita ni faham ilmu tu dengan kita tu bagaimana hubungannya, supaya kita tidak diperdayakan oleh iblis. Nabi buat perumpamaan ilmu ni dengan hujan. Air hujan. Macam mana Nabi buat perumpamaan dengan air hujan? Hadis ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Nabi kata apa? Nabi kata mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil kathir asaba arda. Nabi kata perumpamaan, perbandingan hidayah dengan ilmu. Apa dia? Hidayah dan ilmu. Apa dia perbandingan dia? Yang Allah Ta'ala utuskan aku dengannya adalah bagaikan ghaith. Hujan ni dia ada beberapa istilah dalam bahasa Arab. Satu istilah al-ghaith. Ghaith, hujan. Petunjuk dengan ilmu diumpamakan seperti air hujan yang banyak, yang kena dekat tanah, yang menimpa tanah. Air hujan yang turun dari langit yang kena dekat tanah. Apa perbandingan dia? Nabi kata fakana minha naqiyatun qabilatil ma'. Kalau tanah yang ditimpa hujan tu tanah yang elok, kan, tanah yang elok, maka tanah tu dia dapat menyerap air hujan. Dia serap air hujan. Bila dia serap air hujan, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Kita tengok kan, kalau lepas hujan hijau cantik je kita tengok. Hujan kena dekat tanah yang elok, naik pokok, tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya. Lepas tu Nabi kata ada satu lagi jenis perumpamaan disebut sebagai kalau kena dekat tanah yang dipanggil sebagai ajadib. Tanah jenis ajadib, iaitu tanah dia boleh tampung air tapi dia tak boleh serap. Hujan turun, dia boleh tampung, tapi dia tak boleh serap. Kan? Tanah liat ke apa ke, kita pergi tengok ada tempat jadi kawasan tadahan hujan. Kan? Kita boleh buat kolam, boleh manfaatkan air yang bertakung dan sebagainya.
Maka dia kata yang jenis macam ni Allah memberikan manfaat untuk ramai manusia. Kita boleh manfaatkan air yang bertakung tadi sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah itu, dan manusia dapat bagi minuman kepada haiwan ternakan dia, dan air yang bertakung tadi juga dapat digunakan untuk dia mengairi tanah kebun, tanah pertanian, ladang dan sebagainya. Walaupun dia tak serak, tapi masih boleh bagi manfaat kepada hidupan yang lain. Jenis yang ketiga Nabi kata, iaitu tanah qi'an. Tanah jenis qi'an, Nabi kata. Tanah jenis qi'an ni macam mana? Dia tak boleh tampung air dan dia tak boleh serap air. Tanah yang sangat tidak subur. Dan inilah contoh yang Nabi kata, orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran Allah yang Allah Ta'ala utuskan aku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, dan dia tidak mahu menerima petunjuk yang Allah Ta'ala utuskan aku untuk membawanya. Kita letak diri kita ni di mana? Kalau kita kategori tanah yang pertama, serak dan boleh tumbuh-tumbuhan, maknanya kita ni apa tuan-tuan? Dapat ilmu, ilmu tadi kita boleh amal, kita boleh ingat, boleh ajarkan kepada orang, dan kita ni banyak memberi manfaat kepada orang. Ini kategori yang pertama. Dan kalau boleh, kita masukkan diri kita, tempatkan position ourselves pada kategori yang pertama. Dapat ilmu, kita amalkan diri kita, keluarga kita, dan kita boleh sampaikan, guna ilmu yang kita ada bagi manfaat kepada orang. Itu yang bagus, itu yang terbaik. Kategori yang kedua, tanah jenis dia tak boleh serap, tapi dia boleh takung air, sehingga manusia, binatang apa semua boleh ambil manfaat daripada air tadi. Dia sendiri kita tengok teruk ya. Kan? Dia tak boleh beramal dengan ilmu dia, tapi dia boleh, ilmu yang ada pada dia kalau dapat pada orang lain, dia bagi manfaat. Tuan-tuan biasa tengok ada setengah-setengah ustaz, dia mengajar tak sedap. Dia mengajar tak sedap, anak murid pun pakat lari habis. Pasal apa? Pergi mengaji tak dapat apa, pakat mengantuk lah. Tapi kalau benda yang dia sampaikan tadi dapat dekat orang hak pandai guna, dia bagi manfaat. Dia sendiri kita tengok tak ada manfaat sangat. Ini kategori yang kedua. Rugilah sikit, tapi walaupun begitu tetap ada manfaat. Yang tak maunya kategori yang ketiga. Dahlah dia tak boleh serap ilmu tadi, lepas tu dia sendiri menyusahkan orang dan tak boleh bagi manfaat kepada orang. Itu kategori yang ketiga. Jadi kita kena tempatkan diri kita sebaik-baiknya pada kedudukan yang pertama tadi. Kita boleh serap ilmu. Ilmu kita tadi tu nampak melalui amalan kita, akhlak kita, etika kita, adab kita. Orang tengok, orang tahu dia ni orang ada knowledge, orang yang ada ilmu, orang yang faham agama. Tengok cara dia semayang, kita tahu cara dia semayang ni orang mengaji ni. Tengok dia baca Quran, kita tahu cara dia baca Quran ni makna dia mengaji. Tengok akhlak dia, tengok cara dia bermuamalat, transaction, cara dia bayar hutang dan sebagainya, kita tahu ni cara orang mengaji ni. Pada masa yang sama, benda yang ada pada dia tu dia boleh sebarkan kepada khalayak, kepada orang ramai. Kita nak pada kedudukan itu, kedudukan yang pertama.
Kita tak mau apa yang disebut sebagai wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzarin. Ada juga hak tadi tanah, hak ni hujan tapi hujan batu. Hujan ni tuan-tuan, kita nak apa yang sebagai Allahumma sayyiban nafi'a. Kita minta dengan Allah hujan yang bermanfaat. Apa dia hujan yang bermanfaat? Jangan terlalu lebat, betul tak? Jangan terlalu lebat. Terlalu lebat ni tuan-tuan, bala, musibah, banjir. Tadi saya daripada Alustaq pergi mahkamah di belah Penang. Ada 2 tempat aksiden. Jalan di highway tak nampak tuan-tuan, tak nampak. Putih. Sampai satu tempat tengok satu kereta dah terbabah bagi dekat divider, perempuan. Duduk berdiri tengah-tengah divider, kesian kat dia. Kita nak tolong, kita tak berani. Tengah highway dengan lebat macam tu, dia pun dah bagi divider. Itu contoh hujan. Tapi hujan yang memberikan bahaya, risiko kepada kita, kemusnahan. Itu tak mau. Banjir dan sebagainya. Ataupun hujan yang terlalu sedikit. Baru hujan lah, kita pun pakai baju pergi angkat ampaian kat luar. Baru alih ampaian dia stop dah. Sakit hati sungguh. Kan, sakit hati. Ni hang main-main aku lah. Aku alih ampaian, angkat kain, berpeluh, tiba-tiba dia stop pula kan. Tak ada apa-apa. Tak berbekas dekat tanah. Tak dan binatang nak jadikan itu sebagai air minum. Tak sempat untuk akar pokok serap dapatkan air tadi, dia terlalu sedikit pun tak mau. Nak yang pertengahan yang memberi manfaat. Jadi semoga ilmu kita tuan-tuan adalah ilmu yang bermanfaat, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.